Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bihar ya karim. Alhamdulillah, malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah. So malam ni kita akan sambung sesi sharing kita dalam soal jawab isu-isu syariah di Mahkamah Syariah. Untuk kita kongsikan bersama kepada semua Uncle punya followers, viewer yang baru join live ni, sama ada di TikTok, FB maupun di Insta. So, thank you sebab support selama ni Uncle live untuk Uncle sharekan apa-apa ilmu-ilmu ataupun perkongsian kes-kes yang pernah Uncle bawa selama beramal ni. Jadi sebelum tu kita akan test suara Uncle clear ke tidak, line kita bagus ke tidak. So, mana-mana viewer yang sudah pun berada di line, di online ni, boleh komen begitu daripada mana. Okay, thank you. Kita ada geng bubut ni. Waalaikumsalam, apa kabar? Okay, kabar baik, Alhamdulillah. So, geng bubut dari mana ni? Dari daerah mana? Suara Uncle clear ke tidak? So, sebelum kita teruskan Uncle. Okay, kita ada Elina. Uncle, tidak berapa kuat suara. By the way, salam Uncle. Waalaikumsalam. Tidak berapa kuat. Okey, kuat sudah kah suara ni? Okey, Uncle try dulu. Okey. Ini mana? Rasanya kuat sudah kuat. Okey. Suara macam mana? Okey, clear Uncle. Okey, ada yang cakap sudah clear. Si Zuraidi Lakif, daripada mana ni? So, boleh beritahu Uncle dari daerah mana, negeri mana? So, Uncle boleh confirm sebelum kita meneruskan kita punya sesi sharing. Salam dari Penampang. Okay, well love dari Penampang. Suara Uncle clear. Okay, Uncle. Terbaik tu suara clear ke macam mana? Kota Tinggi. Okay, orang Kota Tinggi pun sudah join. Thank you. Selamat malam. Moshi ke? Okay. Selamat malam juga dan waalaikumsalam kepada semua viewer ataupun followers, apa Uncle mau panggil gitu, yang join. Clear bah suara Uncle? Okay, Miss Jessie cakap clear. So hari ini kita mau share apa punya cerita. Okay, oleh kerana hari ini Uncle ada orang call pasal bab nusyus. So mungkin kita akan share isu nusyus. Banyak yang tidak tahu ni apa arti nusyus. Selalu dengar nusyus saja, tapi tak faham pun apa nusyus tu actually kan. Salam dari Sabah. Sabah dari mana ni Nanak? Salam dari Tawau. Thank you orang Tawau. Nanak, thank you sebab bagi bunga ros. Okay. Okay. Apa yang kamu faham mengenai nusyus? Kita pernah dengar nusyus. Selalu sinonimnya nusyus ni ditujukan kepada isteri lah kan. So maksudnya isteri nusyus ni apa sebenarnya? Macam mana kategori isteri nusyus ni? Apakah nusyus persepsi undang-undang tu sendiri? Adakah nusyus seorang isteri tu bila lakinya cakap nusyus, so dia nusyus? Begitukah? Yang itu yang kita mau kupas malam ni, supaya tidak keliru. Saya baru selesai sebutan pertama dari Mahkamah Syariah KL. Suami tak bagi kerjasama, dia tak datang. Dan hakim dah bagi tarikh lain. Dan mungkin sebutan kedua saya diwakili peguam. Okey, Alhamdulillah Rafi. So, boleh mintalah peguam tu untuk membuat satu permohonan perbicaraan sebelah pihak. Sebab ketidakhadiran pihak defendant ataupun si suami. Okay. So malam ni Uncle bawa tajuk nusyus lah. Nusyus ni Uncle mau semua isteri-isteri di Malaysia ni, terutamanya orang Sabah kita ni faham apa nusyus ni.
disebut-sebut nusyus, tidak juga faham secara yang betul lah. Yang orang tahu nusyus ya, apa nusyusnya? Banyak yang tidak faham. Siapa faham nusyus? Boleh komen sikit. Apa yang kamu faham mengenai nusyus? Okey, salam dari Pahang. Waalaikumsalam. Salam dari Penang. Thank you orang Penang. Salam dari Putatan. Kita ada NR Salmiah. Thank you sebab join. Kita ada Muhammad Subhi. Salam dari Johor. Thank you orang Johor. Sabah Kota Merudu. Thank you orang Kota Merudu sebab join. Okey. Sebelum kita mula, Uncle mau cuba kamu komen dulu apa yang kamu faham mengenai nusyus. Sebelum Uncle explain apa nusyus tu. Isteri enggan mentaati perintah atau permintaan suami. Okey. Ada masuk juga sikit, masuk tajuk sudah. Salam dari Miri. Thank you orang Miri join live kita. Okey. Okey, nusyus ada orang bagi tahu isteri yang enggan mentaati perintah ataupun permintaan suami. Ngam sudah tu. Cuma kita mau kasih faham mengikut kita punya bahasa ibunda ataupun bahasa kita ni lah. Sebab kadang-kadang bahasa buku ni bikin keliru. Nusyus. Okey. First nusyus kamu kena faham dari segi bahasa. Yang kita faham ni derhaka. Apa maksud derhaka pula ni? Yang tadi itulah seperti mana yang dikatakan oleh Puan Lavender. Tidak mentaati suami ataupun tidak ikut permintaan suami. Adakah yang itu tu sesuai untuk kita katakan dia punya maksud tu macam gitu? Okey, first kita kena tahu derhaka. Persepsi derhaka ni ingkar lah. Tidak mau dengar cakap suami. Mengikut hukum syarak. Adakah perlu diikut cakap suami kalau suami itu suruh buat benda yang melanggar hukum syarak? Sudah pastinya tidak. Contohnya, pernah ada uncle satu klien tu lakinya dia suruh pakai tudung. Adakah perlu diikut? Yang itu nusyus ke seorang isteri jika dia enggan mengikut kata suaminya dalam pemakaian hijab. Maksudnya tudung lah. Kan? Mungkin dia pergi function ni, kalau pakai tudung nak bikin malu lah. Mungkin ke apa. Benda isu ni timbul. Nusyuskah seorang isteri mesti berhenti kerja sedangkan suaminya tak mampu pun cover rumah ni? Nusyuskah? Isu kita yang selalu terjadi lah selama uncle beramal ni. Nusyuskah seorang isteri keluar daripada rumah sedangkan dia ni didera, kena pukul sampai biru membiru? Nusyus ke tu? Memang dia keluar dari rumah tapi nusyus ke dia? Dengan alasan telah didera ataupun ada tindakan fizikal. Nusyus ke dia? Dia terpaksa keluar dari rumah tu sebab apa pun tiada. Mau makan pun tiada. Terpaksa isteri ni keluar daripada rumah, balik pergi rumah ibu bapa dia supaya ada makan. Uncle mau tanya, nusyus ke seorang isteri tu? Itu persoalan yang banyak terjadi. Okay, so malam ni kita akan cerita benda-benda macam gini ya. Alright, orang Miri, saya esok kena naik mahkamah sebab suami buat saya nusyus. Okay, mungkin boleh share sikit suami yang kasih kena nusyus tu, apa dia punya isu nusyus tu. So satu lagi, bolehkah kita menusyuskan seorang isteri tanpa memberi amaran? Ataupun notis terhadap taat kepada suami. Itu isu yang kita mau bincang lagi supaya kamu lebih faham. Ini kadang-kadang banyak suami cakap kau nusyus, so kau tidak layak dapat nafkah. Itu selalu yang kita dengar. Nak kisahlah drama kah, reality kah, itulah yang paling banyak. Kau nusyus, kau tidak mau dengar cakap saya, so saya tidak mau bagi kau duit. Ini banyak sekali jadi ni. Okay? So, nusyuskah betul perempuan tu? Ataupun isteri tu, nusyuskah dia? Disebabkan lakinya saja yang melafazkan atau mengatakan nusyus, so isteri tu nusyuskah? Okay. Basically, seseorang itu tidak disabitkan salah. Ini cerita pasal salah, belum nusyus lagi. Selagi mana belum dibicarakan dan hakim tidak memutuskan orang tu bersalah.
Sama juga dalam kes nusyus. Istri itu tidak akan nusyus sehingga ada perintah mahkamah. Mahkamah telah memutuskan seorang istri itu nusyus, barulah istri itu nusyus. Selagi tidak ada perintah, maka istri itu belum lagi nusyus mengikut undang-undang. Okay? Jadi sebelum Uncle jawab banyak soalan yang keluar, so izinkan Uncle untuk explain pasal nusyus mengikut undang-undang. Nusyus mengikut undang-undang ada 3 perkara utama. Yang pertama, paling banyak orang buat, keluar daripada rumah tanpa izin, yang bukan kebiasaan. Contoh, lepas bergaduh, keluar daripada rumah berhari-hari tidak balik. Maksudnya tidak bercadang untuk baliklah. Okay? Nusyus ke seorang istri keluar dari rumah tanpa izin, sedangkan itu kebiasaan. Apa yang kebiasaan? Dia pergi keluar bekerja, dia pergi keluar beli barang dapur, dia pergi keluar pergi jumpa bapa mama dia. Nusyus kah? Tidak. Sebab itu merupakan uruf kebiasaan kamu keluar rumah. Laki ini pun kalau setiap pergerakan keluar dari pintu rumah kamu minta izin, letih juga. Kan? So, izin ni yang luar biasa lah. Contohnya mau balik kampung. Bang, aku minta izin lo balik kampung. Mungkin aku balik kampung ni 3 hari. Yang itu wajar lah kan minta izin. Sebab kita mau keluar, jangan pula laki balik terkejut tidak ada orang. Kan? Kenapa lah bini aku nak balik? Yang itulah. So, isu yang sekarang ni mengikut undang-undang, perkara nusyus yang selalu didakwa ada 3 perkara. Pertama, keluar rumah tanpa izin suami. Yang ketiga adalah enggan melayani suami. Faham? Enggan melayani ini maksudnya kelamin lah. Laki mau berkelamin, bini tidak mau tanpa sebab yang munasabah. Ada lagi sebab, maksudnya tanpa sebab. Okay? Kalau ada sebab, contoh datang bulan, lakinya ada penyakit kelamin, contohlah, memang tak mau lah si bini berkelamin, dia ada sebab. Okay? Yang itu bersebab. Maksud Uncle ni, poin yang kedua, utama ni, tidak melayani kehendak suami dari segi kelamin. Yang kedua. Yang ketiga, selalu juga disabitkan istri nusyus ni, keengganan istri untuk berpindah ke tempat yang baru. Contohnya suami ni dapat pindah pergi negeri lain disebabkan oleh tugas. Istrinya ni tidak mau ikut, ingkar, tanpa alasan yang munasabah. Okay? Macam mana alasan yang munasabah? Contohlah, istrinya bukan tidak mau, tapi belum berjaya dipindahkan ke tempat yang suaminya berpindah. Contohlah, sama-sama government servant. Kan? Yang itu alasan yang munasabah lah. So, kalau alasan setakat anak ni sekolah di sini, contohlah kamu ni di Sabah. Laki dapat kerja contohlah di KL. So, bininya nak mau sebab anak-anak ni susah mau sekolah di sini. Kenapa? Sekolah di KL tiada? Ada kan? So, alasan tu tidak munasabah lah. Okay? So, kalau sudah suami ajak pindah tu pindahlah. Ada sebab lah kenapa suami ajak pindah sekali. Sebab hubungan jarak jauh ni selalunya mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan. Sebab itulah lebih baik suami istri itu bersama daripada PJJ. 3 poin utama ni selalu digunakan dalam mahkamah di dalam sabitan istri nusyus. Okey. Di antara ketiga sebab ni, dia banyak lagi sebab dia. Sub dia punya sebab. Contohnya macam istri ni ada skandal, okey. Yang itu pun adalah sub point terhadap nusyus. Bila sudah ada skandal, confirm lah bini ni nak mau berkelamin. Confirm lah bagi alasan mau keluar daripada rumah. Atas alasan ialah sebab ada skandal. Tapi bila bagi alasan dia yang berbeza. Okay? So, benda-benda inilah selalunya yang didakwa di mahkamah syariah. Okay. Ini bab dakwaan nusyus. Isunya sekarang, bolehkah seorang suami mendakwa isterinya nusyus terus directly apply nusyus?
Jawapannya tidak boleh. Sebab kenapa? Agama Islam ni bukannya agama yang terus menghukum. Sebelum dia menghukum dia bagi warning dulu. Dalam undang-undang pun ada diperuntukkan di mana sabitan terhadap, bukan sabitan, tuntutan. Tuntutan isteri kembali taat. Maksudnya, sebelum kita mau dakwa ni bini ni nusyus, kamu perlu dulu membuat tuntutan isteri kembali taat. Maksudnya isteri kembali taat ni, kita mohon ke mahkamah supaya isteri tu kembali taat kepada suami atas dakwaan apa? Contoh keluar daripada rumah tanpa izin, so kembalilah ke rumah. Kalau tidak mau berkelamin, so berkelaminlah kepada isteri, kepada suami. Kalau yang tidak mau pindah tu pindahlah. Sebab akan diberi warning dahulu melalui tuntutan isteri kembali taat. So ramai yang suami-suami ni banyak tanya, "Uncle, apa lelaki boleh buat kalau bini ni bertebiat?" Maksudnya ada skandal, tak mau dengar cakap, tak taat, mau bawa pindah pun tak mau. Inilah hak sebagai seorang suami, di mana kamu boleh membuat tuntutan isteri kembali taat dahulu sebelum kamu ingin membuat sabitan isteri nusyus kepada isteri kamu. Sebab ini ada contoh kes di sebelah Penang atau Kedah sanalah, sebelah utara. Kawan uncle juga, rakan seperguaman. Dia pernah memfailkan kes nusyus ini, di mana kes nusyusnya ditolak oleh mahkamah disebabkan kegagalan pihak suami memberi notis isteri kembali taat. So maksudnya di sini, mahkamah tidak akan meluluskan ataupun mensabitkan isteri nusyus tanpa ada notis kembali taat. Faham ah? So it's not easy untuk kamu senang-senang cakap isteri tu nusyus. Jadi nusyus yang diperkatakan dalam undang-undang adalah nusyus yang dikeluarkan perintah oleh pihak mahkamah syariah. Bukannya nusyus disebabkan laki marah panggil bini nusyus, maka isteri itu nusyus. Tidak. Faham ah? Okey. Sekarang time uncle untuk jawab soalan lah ni. Alright. Perantau sepi. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Nafisa. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Thank you for join. So, uncle mau jawab dulu soalan. Okay, isteri enggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita ada si Rozi. Saya esok kena naik mahkamah sebab suami buat saya nusyus. Okay. Itu statement. Hari-hari makan hati dengan suami. Nak pi pejabat agama tak tahu nak mula macam mana. Okay. Apa isu tu ha? Lepas tu kita ada lagi boleh minta konseling ke pejabat agama sis. Okey, ada orang mencadangkan pergi pejabat agama. Good, good. Jangan sikit-sikit mau bercerai. Better ada solution. Mana sudah nih? Tiba-tiba banyak soalan nih. Alright. Jadi kes ini kena saya buat surat cerai kan dulu tuan. Nanti yang minta surat cerai. Saya setia tunggu dia tapi dia ada perempuan baru. Okey. Kami dah berjauhan selama 2 tahun. Okey. Okey, bekas suami 2 tahun tidak bagi nafkah. Saya tak izinkan anak dengan suami sebab tak bagi nafkah. Adakah saya berdosa? Yes, berdosa. Sebab apa? Anak tu adalah hak berdua. Dia tidak bagi nafkah, kamu perlu buat tuntutan nafkah anak ke mahkamah. Bukannya menghukum suami dengan tidak bagi jumpa kepada anak kandungnya. Kita kena profesional. Bapa nak bagi nafkah, kita tuntut nafkah ke mahkamah syariah. Okey, bukannya dengan menghukum, tidak memberi jumpa atau tidak memberi kemesraan kepada bapaknya. At least bagilah telefon, okey.
dan minta dia bayar nafkah. Kadang-kadang kita ni selalu guna cara kasar, ugutan. Benda ni sebenarnya kurang berkesan. Uncle beritahulah terus terang. Okay? Lebih bagus buat secara damai berbanding buat secara ugutan ataupun main balas-membalas. Okay? Jadi selebih baiknya kamu menggunakan undang-undang di dalam membuat tuntutan nafkah anak dan tuntutan tunggakan nafkah anak yang selama ni bekas suami tidak memberikan. Okay? Ni Nafisa ada lagi tanya ni, berapa lama urusan fasa? Sebelum buat fasa ada konseling lagi ke Uncle? Okay, mana-mana kes cerai kita tiada konseling untuk di Sabah ni lah. Uncle belum pernah lagi dengar kes cerai ada konseling. Yang ada jawatan kuasa pendamai apabila gagal di peringkat cerai biasa. Yang itu ada. Untuk kaunseling tidak ada kalau kes cerai. Alright? Tapi kalau mau berkaunseling dahulu, baru bercerai itu ada. Maksudnya, kamu belum buka file lagi di mahkamah, mau cuba lagi selamatkan dengan mendapatkan kaunseling daripada Jabatan Agama. Kan? Mungkin yang itu boleh. Kamu boleh terus pergi ke Jahin untuk mendapatkan kaunseling rumah tangga. Okay? Bukan sudah file cerai baru konseling. Tiada. Sebelum cerai lah kamu konseling lu bagus-bagus. Itu pun kalau kedua pihak tu bersetuju. Kalau satu saya mau konseling, yang satu tu tidak mau, tiada guna juga. Sebab konseling ni tidak boleh satu orang. Perlu berdua supaya faham di mana silapnya, di mana yang perlu diubah, siapa yang perlu mengubah. Benda itulah yang perlu. Okey, faham Salam Mami Fit. Okey, Waalaikumsalam. Salam Ustaz, kalau tebus talak boleh rujuk semula ke? Berapa lama edahnya? Okey, tebus talak dia kira talak bain. Mana-mana cerai melalui talak bain, dia tidak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Hari ini cerai talak bain, besok petang ni, malam ni pun boleh nikah balik. Tiada masalah. Rujuk memang tidak boleh. Edah tetap sama. Yang tidak mengandung 3 bulan, yang mengandung sampai melahirkan anak. Edah ni ada 2 saja kategori dia. Kategori orang yang tidak mengandung sama yang mengandung. Orang yang tidak mengandung 3 bulan. Memang betul ada sebut 3 kali suci. Isunya ada orang punya kitar haid tu tidak betul. So kita mengambil kira 3 bulan lah. Yang kitar haid dia tu betul, normal. So boleh dikira 3 kali haid lah. Okey, 3 kali suci kalau dalam perkataan undang-undang. Okey. Faham siapa ni Puan Wanis? Okey. Tahu kan tebus talak ni? Apa maksud cerai tebus talak? Di mana isteri membayar sesuatu jumlah kepada si suami. Bagi suami bersetuju untuk bercerai, itu dinamakan tebus talak atau cerai huluk. Sama lah tu. Tebus talak, cerai huluk adalah benda yang sama. Okey, kita ada Hian Zil. Waalaikumsalam. So, kita ada Nadia. Tuan, ex-suami saya tahun lepas dah jatuhkan talak keluar mahkamah dan melalui VC sahaja. Okey. Maksud VC ni apa? Dia buat voice call, ada record. So, benda ni perlu buat pengesahan cerai luar mahkamah. Kita tidak boleh suka-suka hati sebab mana-mana cerai luar mahkamah perlu diputuskan oleh hakim bicara di mana suami akan diambil keterangan. Okey? Saya sekarang dah 8 bulan tidak duduk sama. Tu suami saya sabitkan saya nusyus. Okey. So macam ini. Apabila si isteri disabitkan nusyus, didakwa lah ni, bukan disabit lagi kamu boleh membuat pembelaan terhadap dakwaan tersebut. Kamu perlu bela diri kamu, kenapa kamu cakap kamu tidak nusyus. Contohnya, apa alasan kamu keluar daripada rumah? Adakah kamu dipukul? Adakah kamu tidak diberi nafkah?
bagilah alasan tersebut. Suami yang memfailkan nusyus tidak semestinya menang. Banyak saja kes nusyus tu dibuang, ataupun suami tu tidak dapat mensabitkan isteri lah atas dakwaan yang tidak dapat dibuktikan dengan betul. So isteri-isteri ini tidak payah risau. Kalau suami mau buat tuntutan nusyus tanpa ada isteri kembali taat, confirm lah, boleh kalah. Tak payahlah risau. Inilah pasal malam ni Uncle tunjuk macam mana prosedur dia. Kalau mau buat nusyus, bukan direct mau terus dakwa isteri itu nusyus. Perlu melalui proses isteri kembali taat dulu. Dapatkan dulu perintah isteri kembali taat. Sudah dapat perintah dalam masa sebulan, 2 bulan masih lagi isteri itu tidak taat, barulah suami itu boleh buat tuntutan isteri nusyus. Not simply mau terus filekan nusyus, selalunya tidak akan berjaya. So, faham ah? Okey, untuk kes fasa, tempoh masanya adalah berbeza-beza mengikut mahkamah tu sendiri. Okey, Uncle bagi contoh. Uncle pernah handle kes fasa untuk daerah kecil, contohnya macam Mahkamah Papar. Dalam masa 3 bulan, Uncle boleh settle. Contoh di Mahkamah KK, Uncle settle lama sikit, more than 6 months. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 10, ada yang dekat setahun, ada yang lebih setahun pun ada. So, that depends on mahkamah tu punya crowd, punya ramai berapa banyak file case. Macam mana pula kita punya fakta case, lengkap ke tidak lengkap kita punya dokumen. Itulah juga yang menjejaskan tempoh masa menyelesaikan kes fasa. Okey, Puan Nafisa, faham ah? Kalau buat tuntutan hadanah tapi suami tak hadir ke mahkamah, macam mana ya? Tiada masalah. Kamu boleh teruskan juga kes hadanah tu sebelah pihak. Okey? Tidak payah risau. So, Uncle nasihatkan ambillah peguam. Okey? Kalau bekas suami 2 tahun tak bagi nafkah, saya tak izinkan anak. Okey, yang ni pun Uncle sudah jawab. Okey? Siapa ni? Baby dia. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Mau tanya kalau suami selalu utamakan orang luar dari anak bini, boleh minta fasah? Okey. Untuk alasan fasah, kita ada 17 alasan. Pilihlah alasan daripada 17 tu yang mana satu. So, mesti kamu mau tanya, kan apa 17 alasan tu? Okey. Untuk 17 alasan fasah tu, kamu boleh dapatkan 17 alasan fasah tu di laman web Uncle, www.sufyanismail.com. Okey, di sana kamu boleh dapat secara percuma 17 alasan fasa. 17 alasan fasa tu kamu boleh pilih lah yang mana satu. Kalau ada satu alasan, pakai satu. Kalau ada 3 alasan daripada 17 tu, pakailah 3 alasan. Okey? Kamu cakap yang alasan kamu tu termasuk ke tidak, tengok 17 tu. Adakah tidak? Saya keluar rumah atas izin suami sebab saya nak kerja, sedangkan dia abaikan tanggungjawab dia. Okey. Macam mana kalau sudah 3 tahun tidak bersama tu, nusyus kah? Ini lagi tanya soalan bonus. Kan Uncle sudah beritahu. Macam mana nusyus ni? Nusyus seorang isteri ni apabila disabitkan oleh mahkamah. Okey. Bukan pasal 3 tahun kah, 2 tahun kah. Okey, kalau suami itu tidak filekan nusyus, hendaklah nusyus. Okey? Alright, seterusnya. Okey, ada lagi tanya Uncle ni. Apa ni ada cakap? Sekejap ah. Tuan, kes cerai untuk tahun ni di KK macam mana ya? Untuk di KK pada tahun ni, Uncle rasa semua kes akan bermula bulan Februari. Okay? Sebab sekarang ni Mahkamah KK sedang dalam proses perpindahan ke kompleks mahkamah baru
di Likas sana, sebelah Masjid Bandaraya. So, bermula 10 hari bulan ni, kes ditunda sehingga hujung bulan. Okey, faham ah? Moshi, untuk KK saja, daerah lain jalan seperti biasa. Macam mana pula ex suami banyak hina ex isteri dengan anak? Okey, apa isunya kamu kalau kamu sudah kena hina? Adakah puan mau bercerai kah atau macam mana? Kalau mau bercerai, ini boleh masuk dalam alasan fasah. Okey? Waalaikumsalam. Kalau dah tak bersama Salmada Tuhan, kira edah seperti biasa ke? Yalah, edah seperti biasa, 3 bulan. Tapi bercerailah dulu. Hakim sabitkan cerai barulah beredah. Okey? Tapi masih serumah, jatuh sudah ke talak kalau macam tu. Kawan saya cerita yang suami dia kalau gaduh asyik minta cerai sampai satu tahap suami dia beritahu dah tidak sayang. Dia begini, mana-mana lafaz cerai, kamu perlu daftarkan ke mahkamah dalam tuntutan pengesahan cerai. Kita panggil short form dia kalau di mahkamah PCLM. So, pastikan dahulu kes itu didaftarkan dan dapatkan dulu keputusan mahkamah. Apakah lafaz cerai suami yang malar di rumah tu jatuh talak atau tidak? Okey? Hanya hakim bicara yang boleh putuskan. Macam kalau suami berkali-kali, cerailah kita, tapi si suami suruh urus. Okey, dia mau bawa cerai tapi belum melafazkan cerai. Doakan esok urusan perceraian saya dipermudahkan. Amin. Kalau buat tuntutan hadanah tapi bekas suami tak hadir ke mahkamah, macam mana? Tiada masalah, kamu boleh buat perbicaraan sebelah pihak, okey? Walaupun suami tidak hadir. Kalau yang sudah pernah nikah, nak nikah balik, bolehkah? Ndak bawa tu wali. Mana boleh. Pernikahan wajib ada wali. Sama ada wali mujbir ataupun wali hakim. Okey? Pastikan kalau mau bernikah ni ada sijil cerai ya. Jangan kamu nikah sijil cerainya tidak ada. Okey, saya dah filekan perceraian, esok naik mahkamah untuk kali pertama, tapi kes sabitan nusyus still tak settle. Saya filekan perceraian. Okey. Nusyus cerai, tiada masalah. Boleh berjalan berasingan. Okey? Adakah saya nusyus saya balik kampung atas izin suami sebab saya minta bekerja? Sudah Uncle cakap tadi, isteri tu tidak akan nusyus kalau tidak mahkamah mensabitkan nusyus. So, nak payahlah susah hati. Okey? Saya nak tanya, kalau ex-husband bagi nafkah tapi kerap menghina saya dengan anak, skong nak tuntut anak boleh ke? Besau. Alamak. Ex-husband bagi nafkah tapi kerap menghina saya dengan anak. Skong nak tuntut anak boleh? Sekarang kali. Oh, sekarang nak tuntut anak boleh? Dah besau. Uncle nak faham soalan tu. Dia boleh tuntut, tapi tidak semestinya dia berjaya dapatlah dalam hak penjagaan anak. Okey? Cerai persetujuan bersama maksudnya apa Ustaz? Boleh tanya? Boleh. Cerai persetujuan maksudnya perempuan setuju, lelaki pun setuju. Cerai secara baik. Sebab tidak sepahaman. Habislah syikok. Tu je, itulah maksud cerai persetujuan. Dua-duanya setuju bercerai tanpa membuka aib pihak masing-masing. Okey? Itulah jenis cerai yang sebaik-baiknya. Dan itu juga digelar cerai fast track. Okey? 9 bulan kes nusyus sampai sekarang still tidak settle. Saya dah filekan cerai bagi pihak ST. ST itu isteri ya. Okey. Salam baru join. Waalaikumsalam Fida. Salam bang, kalau jatuh talak 3 nak cari Cina buta, kalau tidak sentuh adakah sah boleh kahwin dengan ex-husband? Tidak sah. Sebab syarat dia isteri tu mesti bersetubuh dengan suami baru, lepas tu bercerai baru kamu boleh nikah. Kalau tiada bersetubuh tidak boleh.
Okey, si Alida nak tanya, kalau nak sahkan nikah di Siam, tapi sini nikah original dah hilang, tinggal salinan, boleh ke? Mau nikah di Siam, kalau nak nikah, sahkan nikah di Siam, okey, kalau tiada dokumen susahlah. Tapi actually boleh je kamu mengesahkan nikah tersebut, sebab banyak je orang mengesahkan nikah yang bukan nikah Siam. Contohnya nikah kampung, boleh, memang boleh dibuat pengesahan, tiada masalah. Isunya berjaya ataupun tidak kamu membuktikan 5 rukun nikah tersebut. Faham ah? Okey, Uncle, saya mau tanya, kalau bertengkar dengan suami, dia selalu cakap kalau begini, bercerailah kita. Jatuh talak ke tu? Kalau begini, cerailah kita. Ini adalah pengesahan, kerana perlu buat pengesahan lafaz cerai. Okey? Sebab dia ada kemungkinan berniat cerai, ada berkemungkinan tidak. Okey? Jadi, puan wajib mendaftarkan lafaz cerai tersebut ke Mahkamah Syariah di dalam pengesahan lafaz cerai. Biar hakim putuskan, okey? Waalaikumsalam. Apa lagi ni? Boleh tanya, kalau nak kahwin kali kedua, kena kursus lagi kah? Tidak perlu. Okey, orang yang sudah ada kursus nikah kahwin tidak perlu lagi kursus balik-balik. Jikalau seorang ibu menidakkan hak bapa, adakah dia boleh menang kes hadanah? Ada kemungkinan boleh. Okey. Uncle, kalau hampir setahun tak bersama, masih layak ke dapat edah? Boleh? Tidak masalah. Masih boleh dapat edah. Kamu kena faham, edah ni orang yang bercerai akan beredah lah. Hari ini diputuskan cerai, kamu kena beredah 3 bulan lah. Faham ah? Kita tengoklah jenis cerai apa lagi. Salam nak tanya, kalau proses cerai fasah dah lalui proses hakam, tapi suami tak nak lepaskan juga, macam fasah mana dah melalui proses hakam? Pelik kamu punya soalan ni. Yang ada proses hakam ni cerai biasa saja, bukannya fasah. Fasah ni dia bicara dakwaan fasah. Okey? So, soalan kamu Uncle anggap tidak sesuai. Fasah tiada pergi hakam. Fasah saja. Sebab cerai fasah ni, perceraian tu diputuskan oleh hakim, bukan lafaz cerai daripada suami. Kena faham ah? Kamu hanya perlu membuktikan dakwaan fasah. Ini lagi tanya Uncle. Uncle, macam mana mahu tahu status sudah cerai ke belum si isteri pernah buat fasah? Pergi ceklah di Jabatan Agama sudah ada sijil cerai ke, ceklah di status story case yang kamu sebut tu. Kalau dia sudah bercerai, memang ada case di mahkamah. Boleh tanya di mahkamah, okey? Uncle, kalau hampir setahun tidak bersama, masih layak ke dapat edah? Layak. Jikalau seorang ibu, okey, yang ini pun sudah, kalau tengah pregnant, suami cakap lepas bersalin baru dia lepaskan, kira jatuh talak ke? Yang ini nama dia lafaz talak taklik. Maksudnya bersalin saja kamu tu dianggap sudah bercerai. Walau bagaimanapun kamu kena buat pengesahan lafaz cerai taklik ni di Mahkamah Syariah. Okey? Faham tu ah? Kalau suami kahwin lain tanpa pengetahuan isteri, suami dah bini kedua, boleh ditangkap? Boleh saja, tapi tangkap pasal apa? Apa kesalahan yang kamu mau dakwa? Kalau mau cakap dia berkhalwat, sudah berkahwin. Paling-paling suami itu boleh didakwa atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran. Kalau tanpa kebenaran lah. Uncle, kalau bini nombor 2 tuntut cerai, apa hak boleh dituntut? Semua sama macam bini pertama, tiada beza pun. Bini pertama sampai bini keempat, tuntutan tetap sama. Tiada beza.
Boleh tanya kalau nak kahwin kali kedua kena kursus lagi kah? Tidak perlu. Guna saja sijil kursus kahwin yang dulu. Boleh pakai balik. Dari kahwin hingga ke cerai tetap kena hina and maki. Aduh, kesian juga. Assalamualaikum dari Kuantan. Waalaikumsalam orang Kuantan. Okey tuan, faham. Thank you. Waalaikumsalam kepada Analan 45. Anak umur 6 hingga 3 tahun. Boleh tidak saya dapat hak penjagaan anak sebab isteri tak bekerja? Chances tu kurang. Yang akan dapat biasanya isteri. Okey. Sebab isteri yang tidak bekerja ni, dia bukan isu di dalam hak penjagaan anak. Sebab beban nafkah ditanggung oleh bapa kandung, bukannya ibu kandung. Okey. Uncle, kalau suami lafaz cerai depan hakim, tapi si isteri dalam haid, sah jugakah? Dan kiraan edah tu macam mana? Sah, tetap sah. Walaupun haram melafazkan cerai waktu haid, tapi dia tetap sah. So, dia punya kiraan 3 kali suci lah, ataupun 3 bulan. Selepas kau habis haid tu, kiraan dia macam itulah. Okay. Nur Azra. Assalamualaikum uncle. Mau tanya, tiap kali bertengkar suami akan cakap saya akan tinggalkan kau. Adakah dia sudah lafaz cerai? Belum. Akan tinggalkan, bukan tinggalkan. Akan saja. Akan tu tak tahu bila. Mana tahu tunggu umur pencen baru dia kasih cerai. Akan tu dia bukan words bercerai lah. Okay. Encek. Dah payahlah encek. Panggil uncle saya. Siapa panggil encek, uncle malas jawab ah. Sedih tengok orang di mahkamah syariah yang suami nak ceraikan isteri. Yalah, kalau gembira tu nanti kita kena cakap sinting kan. Ya uncle, saya buat tuntutan perceraian tapi hakim putuskan kena melalui proses hakam. 3 kali sekarang dah lalui. Kenapa? Adakah kes fasah kamu ni? Uncle rasa bukan kes fasah kamu ni. Mungkin kes cerai biasa ni. Kalau fasah, kamu cuma perlu buktikan fasah. Tapi kalau hakim cakap pergi hakam, okey lah, just waiting lah. Sebab hakam ni adalah proses terakhir di dalam tuntutan cerai. Okay? 2 tahun lepas isteri ada skandal, hanya sekejap saja. Sekarang dah tak ada. Adakah hakim kira nusyus? Tidak. Sebab pernah je. Tapi sekarang sudah tidak buat skandal. So macam mana mau kasih nusyus ah? Sebab nusyus ni currently punya situation. Benda lepas-lepas lah. Kalaulah isteri itu tidak bertaubat, itu baru dikira nusyus. Okay? Mau tanya bah, kalau guna sijil kursus kahwin tahun 2019, boleh guna lagi kah untuk kahwin tahun ni? Boleh. Tiada hal, boleh. Terima kasih. 2 tahun lepas isteri. Okey, ini pun uncle sudah jawab. Assalamualaikum. Macam mana tuntut hak penjagaan anak kalau kita kat luar negara tapi anak-anak kat Malaysia? Gunalah hikmat peguam. So nanti waktu perbicaraan tu kamu kena hadirlah ke mahkamah. Okey? Untuk proceeding tu kamu boleh gunakan hikmat peguam. Kalau nak bercerai kena ada edah ke walaupun suami tak sentuh? Yes, kena beredah juga. Orang boleh tahu kalau anda bersentuh, itu dia punya isu. Sebab orang dah tahu. So edah ni hanya menjamin janin kamu tu bersih daripada mengandung. Itu sebenarnya kaifiat ataupun alasan kenapa perlu beredah. Okey. Encik nak tanya, sah ke kahwin guna juru nikah dari FB ke tah dari mana dengan bayaran 2K juga kot, tak silap. Juru nikah kamu guna, dia bukan isu juru nikah sah dan sah dari segi hukum syarak ni. Isunya rukun. Rukun nikah tu kamu faham dulu. Inilah orang tidak kursus kahwin ni. Kalau ada kursus kahwin mungkin faham lagi sikit. Sahnya nikah seseorang tu disebabkan rukun nikah yang dipenuhi. Bukannya isu juru nikah. Isu rukun. Masalah dari segi undang-undang itu belakang lagi cerita. Confirm lah nikah yang tiada berdaftar ni banyak dia punya keburukan. Contohnya tiada sijil nikah.
Contohlah pasangan kamu meninggal. Macam mana kamu mau cakap kamu sudah bernikah sedangkan tiada sijil nikah, kan? Kalau anak tu lahir confirm berbinti kan, atau berbinkan Abdullah, disebabkan tiada sijil nikah. Okey? Apa hukum anak lelaki kandung dan anak tiri perempuan kalau bersentuhan? Okey. First kamu kena tahu, anak tiri dia tidak mahram terhadap anak kandung kamu. Itu kena faham. Memang batal lah air sembahyang. Sebab dorang boleh berkahwin. Faham ah? Okey, maaf uncle, jatuh ke talak. Apa yang jatuh talak ni? 2 tahun lepas isteri dari sekarang sehingga sekarang. Sekarang dah tak. Okey. Hahaha, siapa yang ketawa ni? Boleh jawab tak soalan saya? Anis, apa soalan dia ni ya? Apa soalan si Anis ni? Uncle, kalau suami pernah berkata aku ceraikan kau, jatuh talak kah? Yes. Yang ini kena buat pengesahan. Sebab dia directly cakap aku ceraikan kau. Biasanya hakim akan jatuhkan talak ni kalau suami itu mengaku. Tapi cerai atau tidak bercerai, hakim yang putuskan ah. Bukan kita pandai-pandai cakap sudah cerai. Maaf uncle. Okey Anis, apa soalan kamu? Dari anak lahir, saya dalam pantang ex-suami tinggalkan tanpa urus saya dengan anak. Layakkah dia dapat hak hadanah? Layak ndak layak tu hanya hakim yang boleh putuskan. Biasanya memang susah lah dia dapat hak dengan anak. Okey? Cerai fasah boleh tuntut nafkah edah ke tidak? Boleh, hanya tempat tinggal. Cash tiada. Orang yang cerai fasah boleh tuntut nafkah edah dari segi tempat tinggal sahaja. Yang boleh tuntut macam-macam adalah fasah isteri yang mengandung. Boleh. Yang tidak mengandung tidak boleh. Tapi boleh minta tempat tinggal. Kalau nafkah edah lah. Kalau mau cash, makan, minum, tidak boleh. Faham ah? So lah uncle cakap, orang yang fasah boleh ambil edah, boleh tuntut nafkah edah. Tapi dalam kurungan tuntutan nafkah edah tu hanya tempat tinggal. Bukan makan, minum, pakai ubatan dia tiada. Tapi bagi yang perempuan mengandung, boleh. Semua boleh dapat. Itu dia punya isi yang perlu kamu faham. Tapi kebanyakan peguam cakap tidak boleh. Dia lebih kurang tidak boleh lah tu. Sebab tempat tinggal saja kan. Tapi sebenarnya boleh. Sebab isteri yang tidak mengandung boleh tuntut nafkah edah dari aspek tempat tinggal sahaja. Makan, minum tidak. Untuk yang mengandung boleh. Dia boleh minta nafkah edah walaupun fasah. Faham ah? Jangan keliru. Alamak. Okey, Assalamualaikum uncle. Mau tanya, tiap kali bertengkar suami akan cakap saya tinggalkan kau. Adakah dia sudah lafaz cerai? Yang itu uncle sudah jawab lah. Suami lafaz cerai dalam WhatsApp dan saya tengah mengandung. Sahkah? Macam kalau mau rujuk balik. Senang je mau rujuk balik. Berkelamin je lah. Kan? Tu je cerita dia. Sah tu memang boleh sah. Kena buat pengesahan di mahkamah. Sebab lafaz cerai ni tak kisah kamu apa keadaan. Mengandung kah? Tak mengandung kah? Haid kah? Tak haid kah? Mabuk kah? Tak mabuk kah? Memang boleh disahkan. Kena berwaspada dengan lafaz cerai. Uncle, jawablah soalan saya. Nikfa Miza. Nikma Fiza, apa soalan dia tadi ni? Mau cari balik ni. Nikfa. Uncle, nak tuntut hartas pencarian. Suami dah meninggal. Kad mahkamah ke? Kad mana? Sekarang tunggu urusan. Ya Allah, kamu punya soalan ni mestilah tuntut di mahkamah. Isunya sekarang bukan pasal tuntut. Siapa yang kamu mau jadikan defendant? Itu yang selalu orang pening. Defendant adalah ahli waris si suami yang meninggal. Faham ah? Siapa ahli warisnya? Anak-anak, ibu bapaknya. Okey? Tuntut di mahkamah.
Harta sepencarian boleh dituntut kepada bekas suami yang sudah meninggal. Tiada masalah. Tuntutnya di mahkamah syariah. Siapa nih? Nik Famiza. Uncle sudah jawab ah? Oke. Aduh. Nik Famiza. Kalau dia kata saya lepaskan awak dengan redha dan tiada paksaan mana-mana pihak, jatuh talak. Wah, ini lagi direct saya lepaskan. Yes. So kena buat pengesahan nikah. Pengesahan lafaz cerai. Sorry, Uncle salah sebut. So mana-mana lafaz yang berlaku di luar mahkamah wajib membuat pengesahan lafaz cerai itu di mahkamah. Jangan pandai-pandai declare sendiri sudah bercerai. Saya ketawa bah Uncle sebab kelakar pula Uncle ni. Okey lah, dilayan. Assalamualaikum Salman. Saya ingin menikah tetapi status bakal isteri saya kurang jelas dari segi nasab. Tiada susah-susah kalau masalah dari segi nasab. Buat saja permohonan wali hakim. Senang cerita. Okey? Kenapa mau pening-pening? Pergi siap pohon wali hakim. Maksud saya Uncle, ada ke kahwin dengan menggunakan juru nikah dari FB. Masa kahwin juru nikah tu tak benar dia orang ambil gambar. Tahu sudah sedikit mau tanya lagi. Kamu ni soalan bonus ni bagi Uncle. Kalau kau ada di sini Uncle lastik telinga. Nama pun dalam FB. Nggak kan kamu percaya benda dalam FB yang jenis nikah ni wajib di pejabat agama. Okey, macam kamu sekolah. Sekolahnya di sekolah, okey, bukannya di tempat lain. Okey? Suami yang gantung isteri tak bertali selama 3 bulan, hakim boleh jatuhkan talak tanpa suami atau tidak? Boleh? Tidak masalah. Dalam fasah boleh. Kalau 4 bulan dalam taklik boleh. Suami tak nak ceraikan isteri. Suami setuju untuk tebus talak sahaja. Sebab nak tebus anak lelaki tak nak duit. Dah payahlah Yan kalau lelaki mau begitu. Kalau kamu cerai fasah, suami setuju kan dah setuju, kamu masih boleh difasahkan. Yang penting kamu buktikanlah alasan fasah tersebut. Tak perlu pun persetujuan si suami. Ini standard ni punya permintaan. So, nak payah layan. Kalau sijil kursus tu hilang, kena ambil balik kah? Iyalah, kena ambil balik. Pergi minta reprint balik. Okay? Pasal nafkah edah tu, hari tu Uncle dah ulas dalam live. Tengok, ada orang komen. Tahu pun. Hai Uncle, sorry, lari tajuk. Uncle orang mana? Orang sini, orang Sabah. Orang KK. Kampung Western Beaufort, Mama Keningau. Wah, sampai begitu sekali kamu tanya Uncle lah. Kalau sijil kursus kahwin hilang, boleh review ke Uncle? Renew. Apa kamu ni? Macam lesen jangan kamu renew. Minta reprint balik lah di mana tempat apa tu kursus kamu tu hari tu. Kalau ada dia punya apa tu nama dia? Company, pergi jumpa company. Kalau Jabatan Agama minta reprint, mesti orang ada rekod. Okay? Renew. Apa ni nama dia tadi renew tu? Suami yang gantung isteri. Okey, apa? Kalau isteri kahwin baru, adakah hak penjagaan anak jatuh pada ex suami? Okey. Kalau isteri kahwin baru, dia bukan otomatik anak tu beralih arah kepada suami. Tapi si suami boleh guna alasan isteri ni kahwin untuk tuntut hadanah. Okey? So, kamu fight lah untuk dapatkan hak jagaan anak atas sebab isteri kahwin baru. Memang ada chances menang. Okay? Tapi, bukan setakat itu saja kamu mau buktikan. Kamu kena buktikan anak tu lebih baik. Anak tu lebih kondusif bila bapa yang jaga. Kamu kena buktikan tu. Okay? Kalau setakat kahwin yang kamu pakai, kamu pun kerjanya tidak, kan? Memang tak dapat lah. Okey, tapi perempuan tu cakap kahwin tu sah.
Perempuan mana lagi cakap nih, kawin Nisa? Kamu percaya cakap tuh perempuan kah atau orang yang beramal dalam perundangan? Uncle soal, kau balik lagi. Suami yang gantung istri tak bertali, istri boleh diceraikan guna hakim atau tidak? Boleh. Memang boleh. Sebab perceraiannya ada banyak jenis. Cerai biasa, cerai fasah, cerai taklik. Kita banyak jenis cerai. Ada 7 jenis cerai. Pilih saja yang mana sesuai. Oke? Ini balik-balik tanya juru nikah FB nih. Uncle malas mau layan pasal juru nikah. Oke, kamu tahu sudah tuh salah, nggak payah layan. Oke? Oke, Uncle. Sebab sekarang tengah urus pusaka kecil. Maaf, sebab saya tak tahu. Oh, Oke. Kamu boleh uruskan harta pencerian tuh, tiada masalah. Oke. Alright, kita ada 5 menit lagi sebelum kita mengakhirkan. Oke, nak tanya, jika istri tuntut fasa, bolehkah masa jumpa di mahkamah suami ceraikan istri masa yang sama? Boleh, atas izin hakim. Boleh tukar fasa tu pergi cerai persetujuan. Oke, itu selalu berlaku. Alright, tidak masalah. Memang boleh, dibenarkan. Saya mau tanya, siapa dapat penjagaan anak, si ibu atau si bapa? Keutamaan kepada si ibu lah. Okey, keutamaan hak penjagaan anak kepada si ibu. Kalau kita lambat tuntut surat cerai, macam mana ya? Kena ada bayaran enggak? Kalau kita lambat tuntut surat cerai, tiadalah, rasanya tiada denda pun. Cuma kamu tiada dapat sijil cerai ya. Kalau nak minta fasa, boleh ke keluar rumah, balik rumah family? Boleh, atas alasan apa? Ada ancaman keselamatan? Kalau ada ancaman keselamatan, bolehlah. Kalau tiada apa-apa, nafkah kena bagi apa semua, memang tak boleh lah keluar rumah. Thank you, Uncle. So, sebab logat Uncle macam orang Ranau, bah. Hehehe. Ya kah? Boleh lah betul. Di sana Ranau kan. Sudah campur-campur nih, ada slang dusun, ada slang Brunei, ada slang apa lagi. Uncle pun tak tahu apa slang apa, tapi sabahan slang lah kan. Terima kasih Uncle. Oke, sama-sama. Baiklah Uncle. Sorry Uncle. Oke, nak minta fasah wajib duduk serumah lagi ke? Bukan wajib. Oke, kalau kamu tidak ada alasan pun untuk keluar rumah, janganlah keluar, nanti kamu kena nusyus. Faham kan? So, lebih baik kamu memilih untuk kalau kamu mau keluar rumah, pastikan ada sebab yang kuat. Contohnya ancaman keselamatan. Ancaman keselamatan tu boleh menyebabkan kamu keluar daripada rumah. Oke? Contohlah kalau kamu duduk rumah tu ada anxiety, dapatkan surat doktor. Bolehlah. Bolehlah kamu keluar sebab ada surat doktor sudah. Uncle nak tanya satu soalan boleh? Okey, last. Apa soalan dia tu? Siapa ni? Juzyin Zainun. Sebab Uncle mau sudah nih, mau jalan sudah di dating sama anti ya mau. Alright, Uncle nak tanya soalan cepat. Kenapa muka kau gitu? Okey, kalau tiada soalan, kita tunggulah sekejap. Mana air ni? Macam mau buat perjanjian taklik. Okey, Uncle beritahu banyak sangat Uncle kena tanya nih pasal perjanjian taklik nih. Uncle nak beli advice mau buat perjanjian taklik sebab dia ni berlanggaran dengan undang-undang. Okey? Sebab taklik sudah pun dibuat oleh pejabat agama disebabkan oleh 3 perkara. So, Uncle tahu, Uncle pernah dinampakkan, diviralkan satu video
oleh pengamal perundangan yang bukan syariah ke apa bekas ke I don't know. So dia pandai-pandai untuk suruh kamu buat taklid. Sebenarnya itu tidak dibenarkan di dalam undang-undang. So kalau kamu minta lawyer buat, lawyer tidak akan berani buat. Sebab itu berlanggaran dengan undang-undang. Tapi kalau kamu mau buat, itu kamu punya mahulah. So pengamal perundangan dia tidak akan buat. Sebab ini zolim. Paham kan? Sebab ada pernah dibincangkan, taklid ni tidak boleh kita buat-buat benda yang melibatkan poligami. Itu kamu kena faham. Okay? So selalunya perempuan ni dia mau bertaklid sebab dia mau save diri dia supaya laki dia tidak curang. Isunya curang dengan berpoligami ni hal yang berbeza tau. Okay? So Uncle tidak mau komen sangat pasal taklid tambahan ya. Uncle tidak arif. So Uncle tidak mau bercakap lah bab benda tu. Okay? Sorry ya. Dia buat macam ABK. Apa tu? Mau tanya, kalau tak bersama suami selama 2 tahun, kira cerai kah tu sudah? Belum. Cerai tidak akan berlaku secara otomatik. Perlu membuat tuntutan di mahkamah syariah. Dia buat macam anak lah yang mesej saya. Bolehkah saya buat report kat mahkamah? Buat report polis. Baru report pergi mahkamah. Kalau taklid tu suami larang keluar dari rumah. Hah? Apa sebab dia suruh larang dari rumah? Ada mudarat kah? Kalau benda tu tidak munasabah, kamu boleh buat first mengadulah di pejabat agama supaya suami itu belikan kaunseling lah. Jangan suka-suka mau bertaklid. Karang bercerai lah maksudnya kan. So be careful lah dengan taklid-taklid ni. Alright? Okay, thank you for join Uncle malam ni. Masa pun sudah rasanya sejam sudah kan. So family time pula. So thank you sebab join Uncle punya live pada malam ni. So bagi mereka yang ada hajat lagi mau menyoal tu, kita sambung besok malam lah. Okay. So besok malam kalau boleh masuklah awal sikit kan, supaya bolehlah Uncle jawab soalan kamu. Okay. So thank you sebab join. Alright. Jumpa lagi. Harap Uncle punya sharing bermanfaat kepada semua followers Uncle atau viewer. Terima kasih Uncle atas ilmu. Sama-sama juga thank you juga sebab join. Happy juga. Kadang-kadang bila nampak yang join ni pun 2-3 orang bikin susah hati juga kan. Macam tiada sambutan. So thank you for Uncle punya viewer yang berada di TikTok. Sebab support Uncle punya live. So kita jumpa lagi pada besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.